Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan dan juga hadirin-hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Nama saya Muhammad Daud bin Abdul Rahman, merupakan mahasiswa Kolej Profesional Baitul Mal dalam bidang Diploma Perusahaan Haji dan Umrah daripada kelas TKSU 4B dan nombor matrik saya adalah TKSU 2019245004. Pada petang yang indah ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan satu topik yang sangat menarik untuk dikupaskan di halayak ramai, iaitu berkaitan dengan Bai Al-Muzayadah. Dalam sidang diskusi kali ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan definisi, dalil, hukum, syarat dan juga aplikasi yang terdapat dalam topik Al-Muzayadah. Itu bermakna, bila anda lihat ada 5 subtopik, maka ada 5 panel yang akan bersama-sama saya untuk membincang, mengupas dan juga menghuraikan setiap huraian dalam subtopik tersebut. Jadi, mari kita perkenalkan dulu panel-panel yang akan bersama saya. Yang pertama, Muhammad Alif. Yang kedua, Muhammad Syazwan. Yang ketiga, Muhammad Firdaus. Dan yang keempat, Sulaiman. Jadi, sebelum ataupun selagi saya membuang masa, maka tidaklah bermula sesi diskusi kali ini. Saya mulakan dengan Bismillah sebagai pembuka kata dan definisi Al-Muzayadah. Bai Al-Muzayadah, maafkan saya sekali lagi. Definisi Bai Al-Muzayadah lebih dikenali sebagai jual beli secara lelangan, merupakan transaksi yang menjual barangan lelangan kepada pembeli. Pembeli pula adalah individu yang menawarkan harga belian yang tinggi dalam akad jual beli ataupun dikenali dengan Bai Al-Muzayadah ini. Sebagai contoh, transaksi jual beli ini boleh dilihat secara jelas dalam cerita piramid 3 Abdul, di mana saudagar membeli hamba di tempat lelangan. Penjual dilihat menawarkan harga lelangan dengan harga yang mampu milik, tetapi hanya seorang pembeli sahaja yang akan mendapatkan barangan lelangan tersebut. Makanya, saudagar menawarkan dengan harga yang lebih tinggi sehingga kan harga lelangan tersebut mencapai harga mati, iaitu harga yang tidak boleh dicapai oleh pembeli lain untuk membeli barangan tersebut. Seterusnya kita akan berbincang berkaitan dengan dalil. Kepada panel kedua, adakah terdapat dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang berkata berkenaan dengan topik Al-Muzayadah ini? Persilakan Muhammad Ali. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Daud. Seterusnya, soalan yang dikemukakan berkaitan dengan adakah dalil di dalam Bai Al-Muzayadah? Ya, benar. Ada dalil yang membenarkan Bai Al-Muzayadah, iaitu bukan dalil daripada Al-Quran, tapi dalil daripada As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Iaitu hadis daripada Imam Bukhari telah membuat bab dengan tajuk Bab Al-Muzayadah. Dan di dalamnya terdapat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, seorang lelaki daripada kumpulan Al-Ansar telah bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, apakah di rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab, ya, terdapat sehelai kain untuk kami pakai dan kadang-kadang kami buat alas serta sebuah gelas untuk kami minum. Beliau bersabda, berikan keduanya kepadaku. Anas berkata, orang itu lantas membawa keduanya kepada Rasulullah SAW dan baginda mengambilnya dengan tangannya kemudian bersabda, siapa yang mahu membeli dua barang ini? Seorang lelaki berkata, saya mahu membelinya dengan 1 dirham. Baginda berkata lagi, siapa lagi yang mahu membelinya? Nabi mengulangi sehingga 3 kali. Seorang lelaki datang dan meminta untuk membeli sebanyak 2 dirham. Lalu beliau memberikan barang tersebut kepada lelaki tersebut dan meminta wang pembayaran dan memberikan kepada lelaki Ansar tersebut. Baginda bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham untuk keluargamu dan bakilah sebuah kapak dan bawalah kapak itu kepadaku. Riwayat Ibnu Majah. Bentuk pendalilan bagi bab Al-Muzayyadah ataupun jual beli lelongan ini, iaitu Nabi mengulangi ayat, sesiapa yang mahu menambah dirham sebanyak 3 kali, kemudian memberikan kepada lelaki yang ingin membelikan dengan harga 2 dirham. Ini merupakan dalil keharusan Bai Al-Muzayyadah dan jika ia makruh, kata Al-Kasani,
Nabi tidak akan menjual barangan yang makruh. Ijma' oleh sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm bahawa dia telah melihat Umar Al-Khattab menjual sumpah daripada sedekah dan terdapat orang yang membida. Dan bentuk pendalilan menurut ulama jika tidak dibenarkan ia tidak akan dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Riwayat dari Imam Malik, tiadalah masalah untuk membuat tawaran barang yang sedang dijual. Tawaran tidak dibuat sekali. Sekian. Terima kasih saudara Alif. Muhammad Syazwan pula, apakah hukum jual beli bai' al-muzayadah ini? Dan boleh huraikan secara terperinci apakah hukum mengikut pandangan para ulama? Persilakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator iaitu Muhammad Daud. Okey, saya akan menerangkan tentang hukum bai' al-muzayadah. Hukum dan pandangan ulama tentang bai' al-muzayadah. Ulama berbeza pendapat pada 3 mazhab dalam membincangkan kedudukan bai' al-muzayadah. Mazhab yang pertama adalah mazhab yang membenarkan bai' al-muzayadah, iaitu daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i, Hanbali, Zahiri dan Ibadiah. Maafkan saya. Mazhab yang pertama adalah mazhab yang membenarkan bai' al-muzayadah, iaitu daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i, Hanbali, Zahiri dan Ibadiah. Mazhab yang kedua yang berpendapat makruh berurus niaga dengan bai' al-muzayadah adalah mereka terdiri daripada Ibrahim, Nakai dan kelompok salaf. Mazhab yang ketiga adalah yang berpandangan tidak dibenarkan untuk melakukan bai' al-muzayadah kecuali di dalam harta rampasan dan harta pewarisan. Mereka adalah Hasan al-Basri, Ibnu Sirin al-Auzai dan Ishaq bin Rahuyah. Okey, hukum umum bagi bai' al-muzayadah terdapat 6, iaitu yang pertama, dibenarkan untuk menjual harta manqul dan ghair manqul dan pilihan terletak kepada pemilik. Yang kedua, dibenarkan jual beli barang yang ditawarkan harganya daripada pemilik atau daripada wakil barang. Yang ketiga, ia dibenarkan untuk diletakkan barang-barang lelongan di pasar atau tempat lelongan. Yang keempat, ia dibenarkan untuk membida harga sebelum sesuatu harga ditetapkan. Membida ini maksudnya membincang untuk menurunkan harga lebih murah. Yang kelima, ijab di dalam muzayadah dinamakan atoh. Ia didahulukan oleh seorang yang berminat untuk membida dan saling berakad untuk tujuan lelongan atau tujuan membeli. Yang keenam dan terakhir, jika seseorang membida harga pada sesuatu barang, maka harga tersebut akan kekal sehingga terdapat orang lain yang membida. Ini adalah pendapat Ibnu Rushd. Itu sahaja hukum dan pendapat yang saya dapat huraikan. Masya Allah, ya Allah Akbar. Terima kasih kepada panel Muhammad Syazwan. Seterusnya kita mempersilakan panel Muhammad Daud. Apakah syarat dalam konteks jual beli al-muzayadah ini? Boleh perjelaskan segalanya dengan ringkas dan juga padat. Persilakan Muhammad Daud. Terima kasih Muhammad Daud. Saya akan menerangkan tentang syarat dalam jual beli lelongan. Okey. Dalam majlis fiqh antarabangsa yang menaung di bawah Al-Munazamah Al-Muqtama Al-Islami telah mengeluarkan revolusi keharusan jual beli lelongan dengan syarat-syaratnya. Antara yang disebut di dalam revolusi tersebut, yang pertama,
setiap proses selanjutnya selepas memenangi taruhan seperti catatan secara bertulis, syarat-syarat pembayaran, pentadbiran dan undang-undang mesti tidak bercanggah dengan hukum syariah. Kedua, penganjur atau penjual dibenarkan meminta jaminan daripada mereka yang turut serta dalam majlis lelongan. Ketiga, dibenarkan dibenarkan penganjur lelongan mengambil cas masuk atau penyertaan dengan syarat ia tidak melebihi nilai sebenar. Ia mestilah nilai minimum dan pihak penganjur tidak akan mengambil keuntungan darinya tetapi sekadar urusan pentadbiran sahaja. Keempat, diharamkan pihak penjual atau penganjur melakukan bidaan palsu agar harga lelongan naik. Ia dinamakan an-nash yang diharamkan jelas oleh Nabi. Antara bentuk lain an-nash adalah orang yang tidak membeli tapi mempromosikan barang yang dijual dengan pujian berkenaan kualitinya berdasarkan kepakarannya. Ia dilakukan bagi mendorong peserta majlis lelongan menaikkan lagi harganya sedangkan apa yang dikatakan adalah dirancang dengan pihak penjual. Kelima, penjual dan rakan mereka menipu harga pasaran. Kononnya jualan sedang berada pada tahap yang sangat murah. Keenam, penjual mempromosikan kualiti tinggi barangan yang boleh dibaca dan dilihat bagi menaikkan harga sedangkan hakikat tidak sedemikian. Okey. Thank you. Terima kasih Saudara Muhammad Firdaus atas penerangan yang cukup menarik. Jadi, sudah kita sampai ke panel yang terakhir. Panel Muhammad Sulaiman. Apakah aplikasi dalam sistem muamalat yang ada dan sedang beroperasi pada masa kini? Boleh huraikan dan perjelaskan dengan terperinci. Silakan Saudara. Okey, terima kasih kepada Daud dan kepada moderator. Saya akan menerangkan Saya akan menerangkan aplikasi lelongan semasa iaitu aplikasi eBay. Hukum pembelian melalui eBay adalah harus selagi barang yang dijual beli bukan emas, perak dan mata wang. Semasa yang diguna pakai iaitu bukan yang antik tanpa nilai. Hukum membeli eBay adalah dibenarkan atau harus untuk membeli di web eBay. Namun demikian, komisen yang diambil oleh PayPal dan eBay dari pembeli adalah harus di atas hujah. Ia adalah cas servis atau wakil atas sesuatu kerja. Cas tersebut mestilah diketahui cara kiraan dan jumlahnya dari awal penjualan tersebut. Menerima bayaran dari pembeli dengan menggunakan kad kredit konvensional adalah harus kerana ia di luar kuasa dan tanggungjawab penjual. Pembayaran melalui kad kredit konvensional adalah haram walaupun pembeli membayar harga on time kepada pengeluar kad. Ia adalah kerana setiap pembelinya akan memberikan komisen kepada pengeluar kad kredit, riba. Ia akan dikira membantu perkembangan industri kad kredit secara langsung. PayPal. Pembayaran melalui PayPal sandarkan kepada PayPal iaitu kad kredit, debit atau
charge card yang digunakan. Serah. Tempoh serah. Mestilah diketahui tempoh hantaran barang akan dibuat dan anggaran tarikh ia akan sampai ke tangan pembeli. Jaminan. Mestilah diketahui atau boleh dihubungi penjual sekiranya barang masih tidak sampai melepasi tempoh yang dijanjikan. Yang last sekali, jaminan atas kerosakan atau aib. Satu fakta tambahan yang menjadikan eBay semakin selamat adalah ganti rugi dari pihak eBay. Menurut mereka yang kerap berurusan dengan eBay, pihak eBay turut menyediakan peruntukan ganti rugi bagi sesiapa yang menghadapi penipuan melalui transaksi jual beli di eBay. Rakan saya di Swansea, iaitu di UK, pernah menerima ganti rugi beberapa ratus dolar apabila televisyen yang dibelinya melalui eBay mempunyai kerosakan yang tidak dinyatakan dengan jelas oleh penjual dan spesifikasi jualan. Tindakan dan peruntukan ganti rugi eBay seperti ini menunjukkan dan menjadikan unsur gharar menjadi mengecil dan jatuh dalam kategori gharar yasir yang dimaafkan. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua panel yang sudah memberikan setiap informasi dan setiap huraian yang sangat menarik pada sidang diskusi kali ini. Jadi, kita mempersilakan Muhammad Syazwan untuk memberikan sedikit ucapan dan juga kata-kata. Okey, itu sahaja daripada kami. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kami. Kami akan cuba untuk memperbaiki dan mencantikkan lagi di masa akan datang cara dan cara penyampaian dan sebagainya di depan orang atau di depan komputer. Itu sahaja daripada kami tentang By Muzayadah. Sekian, terima kasih.